Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, bertemu kita sekali lagi dalam siri ceramah bersempena memperingati nuzul Al-Quran, yang mana pada kali ini dengan tajuk I'jaz Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang Maha Agung yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Jibril alaihi salam dan merupakan suatu mukjizat baginda yang terbesar yang dikategorikan sebagai mukjizat akliyah kerana ia merupakan mukjizat yang memerlukan akal fikiran manusia untuk merasainya, dan jaminan pemeliharaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijj ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang kira-kira bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan i'jaz atau mukjizat Al-Quran itu? I'jaz merupakan sebuah lafaz dari bahasa Arab yang bermaksud menganggap lemah kepada orang lain. Dinamakan juga mukjizah kerana manusia semuanya lemah untuk mendatangkan yang serupa Al-Quran, kerana hal tersebut adalah luar biasa dan di luar daripada batas-batas keupayaan manusia. Maka, dimaksudkan dengan i'jaz atau mukjizah Al-Quran adalah menampakkan kelemahan semua manusia, baik secara individu atau kelompok, untuk mendatangkan tantangan ataupun mendatangkan semisal atau seumpama dengan Al-Quran. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya yang bertajuk Ummul Quran menuliskan bahawa Al-Quranul Azim ialah kalamullah yang bernilai mukjizat bagi makhluk, baik dari segi uslub, yakni bentuk kata, dan nazamnya ataupun gaya bahasanya, serta juga keindahan penjelasannya, ilmu-ilmu dan hukum yang terkandung di dalamnya, pengaruh petunjuknya, dan cermatnya Al-Quran menjelaskan hal-hal gaib yang berlaku di masa lalu, sekarang dan akan datang. Justru itu para ulama membahagikan i'jaz Al-Quran itu kepada beberapa bahagian yang boleh diperhatikan dari pelbagai sudut, dan di antaranya yang akan saya sebutkan di sini ialah yang pertama, al-i'jaz al-bayani, yakni kemukjizatan Al-Quran dari aspek mutu bahasa dan kesusteraannya yang tinggi dengan susunan katanya yang indah dan jelas. Perumpamaan dan kata-kata kiasannya mengungkapkan makna yang tepat dan menyentuh akal serta nurani manusia. Yang kedua ialah al-i'jaz al-ghaibi, iaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek pengkhabarannya tentang kisah-kisah lalu, sekarang dan akan datang yang disampaikan dengan jelas, tepat dan benar. Ketiga ialah al-i'jaz at-tashri'i, iaitu kemukjizatan Al-Quran dari segi pensyariatan ajarannya yang menarik, yang bersesuaian pada setiap situasi dan keadaan. Yang keempat pula ialah al-i'jaz al-ilmi, iaitu kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, di mana terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan, dan terbukti secara ilmiah bahawa tiada pertentangan di antara ayat-ayat tersebut dengan ilmu pengetahuan moden, seperti ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian alam, peredaran bulan dan bintang, gerakan gunung, pengumpulan awan dan berlakunya hujan. Kemudian tiada percampuran di antara air yang masin dengan air tawar di dalam sungai dan laut, dan juga kejadian manusia dan banyak lagi. Justru itu, kita melihat bahawa tujuan i'jaz Al-Quran adalah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kalam Allah dan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawanya kepada umat manusia. Maka marilah kita sentiasa mendampingi Al-Quran, sentiasa mentadabbur ayat-ayatnya dan memahami maknanya, serta menghayati kandungannya,
Mudah-mudahan hati dan akal kita akan dapat merasai kemukjizatan Al-Quran itu dan memperakui dengan sebenar-benarnya bahawa Al-Quran adalah kalam Allah dan semoga kita akan terselamat dengan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Akhir kalam, aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.